Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berkesempatan lagi untuk menyambung pengajian fiqh sirah kita. Pada siri yang seterusnya kita akan membicarakan berkenaan cabaran dan pelbagai cara untuk melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sedikit berkenaan dengan pembincangan kita pada siri yang lepas berkenaan dengan satu mesyuarat tergempar yang telah berlaku di Darun Nadwah. Di antara pemimpin-pemimpin kabilah Mekah dan musyrikin Quraisy, mereka telah berbincang bagaimana untuk cara kita memberitahu ataupun menghalang para jemaah haji yang akan datang ke Baitullah pada musim haji, supaya tidak terpengaruh ataupun mendengar ayat-ayat Quran ataupun menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di zaman jahiliyah kota Mekah masih lagi menjadi kunjungan untuk mereka yang luar daripada Mekah datang mengerjakan haji bagi meneruskan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi agama Nabi Ibrahim telah dipindah dan telah jauh terpensong dari jalan yang sebenar. Seperti mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan berbogel, bertelanjang bulat, dan menyembelih binatang-binatang korban untuk disembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Kunjungan daripada kabilah-kabilah luar daripada Mekah ni membimbangkan ketua-ketua kabilah musyrikin Quraisy. Dia takut kalau bila mari ke Mekah dia akan terpengaruh dengan Muhammad. Jadi mereka pun berbincang di Darun Nadwah, satu tempat perbincangan bagaimana untuk kita mempengaruhi orang-orang luar daripada Mekah, kabilah-kabilah luar ni, supaya tidak mendekati Muhammad. Lalu mereka berjumpa dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pemimpin besar mereka ketika itu, untuk bermesyuarat berkenaan dengan apa yang mereka bimbang. Lalu Al-Walid memulakan ucapannya dengan menegaskan, hendaklah kamu semua berpakat, janganlah bertelingkah ataupun bercanggah dengan jawapan ataupun keputusan yang akan ditentukan kemudian.
kita telah baca pada siri yang lepas perbincangan mereka. Lalu mereka berkata, wahai Al-Walid, mukabbar dulu apa pendapat kamu. Lalu Al-Walid kata, jangan, aku tak akan khabar pendapat aku. Kamulah yang memberitahu pendapat kamu yang sebenar dulu. Apa yang mu nak kata tentang Muhammad? Lalu ada di kalangan mereka mengemukakan, kita katakan dia ahli nujum ataupun tuk bomo. Al-Walid berkata, tak munatabah nak kata dia tuk bomo. Tak ada ulak Muhammad tu duk japi-japi, duk sajak-sajak macam ahli nujum. Tak ada. Lalu mereka mengukakan cadangan, kata Muhammad ni orang gila. Al-Walid kata, tak, kita kenal perangai orang gila lagu mana. Muhammad bukan orang gila. Orang gila tak warah. Muhammad ni warah. Lalu mereka berkata lagi, kita tuduhlah Muhammad ni seorang penyair. Lalu mereka kata, mengikut pandangan aku, bahawa Muhammad ni pun bukan seorang penyair. Lalu ada pula cadangan yang mengatakan, kita katakan dia tu ahli sihir. Al-Walid menjawab, tidak, dia bukannya ahli sihir. Kerana kita semua pernah melihat ahli sihir dan sihir mereka, tiupan dan simpulan yang mereka buat, sedangkan Muhammad tidak melakukan semua itu. Jadi apa yang mereka perbincangkan? Nak kata Muhammad ni orang ahli nujum, tuk bomo. Dia bagi cadangan dan dia bantah. Kata Muhammad ni orang gila, tak. Muhammad ni ahli nujum, tak. Muhammad ni ahli sihir, tak. Jadi nak kata benda sebenarnya. Lalu Al-Walid berfikir panjang, dah kata belaka dah. Nak kata orang gila bukan, nak kata tuk bomo bukan, nak kata penyair bukan. Sesungguhnya demi Tuhan, kata-katanya sungguh indah dan menarik. Segala tuduhan yang kamu sebut itu tidak tepat. Demi Allah, dia kata Quran yang dibaca oleh Muhammad tu sangat menarik. Bukan sihir, bukan syair. Dan Muhammad pun bukan orang gila. Dan Muhammad bukan baca mentera-mentera yang bukan-bukan. Segala tuduhan yang kamu sebut tidak tepat. Kamu khabar dia tidak tepat. Tapi ada saja pendapat yang hampir tepat. Yang hampir tepat, kita katakan dia ahli sihir. Kerana kesan ucapan seperti sihir, kerana ajarannya memecah belah anak dengan ayah, saudara dengan saudara, suami isteri, memecah belahkan seseorang itu dengan keluarganya. Jadi mereka buat keputusan Muhammad ni ahli sihir. Dan Muhammad ni pemecah belah masyarakat, yang memecah belahkan anak dengan ayah, suami isteri, saudara, adik-beradik dengan adik-beradik balah kerana Muhammad. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya dalam suratul Muddathir. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku cipta sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapan-lapannya. Kemudian mereka ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak, kerana sungguhnya mereka telah menentang ayat-ayat kami. Kerja-kerja dakwah seperti ini tidak, kerja-kerja musuh-musuh Islam tidak akan melemahkan perjuangan-perjuangan Islam yang yakin dengan kebenaran.
Kalau kita tengok, kalau kita perhati balik perbincangan antara Al-Walid bin Mughirah dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka mendakwa Muhammad ni sekian-sekian, tapi mereka tidak dapat membawa hujah yang tepat. Jadi di sana mereka telah mengakui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai akhlak yang baik, serta mereka masih rasa ragu-ragu dan rasa ego yang sombong dalam diri dia, tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak nafi juga. Lalu dengan egonya, dengan rasa sombong dia, dengan rasa tak puas hatinya, dengan sebab nak jaga harta benda, mereka sanggup menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang memecah belah masyarakat. Itulah saja alasan yang diberikan oleh musyrikin Mekah ketika itu. Melihat usaha mereka untuk memalingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat memalingkan dakwah Nabi. Lalu mereka mencuba pelbagai cara lain untuk menghalang dakwah tersebut. Cara-cara yang mereka lakukan seperti yang disebut oleh Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam Ruhiqul Maktum. Yang pertama, mereka mencemoh, menghina dan melakukan jenaka yang berunsur ejekan, menuduh baginda sebagai pendusta dan mentertawa baginda. Setakat tu je lah boleh. Nak lawan dengan hujah tak mampu dah. Jadi hina je lah, gela je lah, ejek je lah, tuduh je lah. Tu setakat yang mampu. Apa yang berlaku pada Nabi dulu berlaku juga pada kita orang Islam pada hari ini. Apabila kita nak berjuang menegakkan agama Allah di atas muka bumi, dia nak lawan dengan hujah, dia tak mampu. Jadi dia akan ejek dan dia akan buat pelbagai tuduhan-tuduhan palsu, mereka-reka dan memfitnah. Setakat tu je lah. Mereka memanggil Muhammad ni orang gila. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguhnya kamu benar-benar orang gila. Allah Subhanahu wa ta'ala rakam. Mereka menyifatkan baginda sebagai penyihir dan pendusta. Mereka terkejut kerana datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada kalangan mereka sendiri. Dan orang kafir berkata, haza sihrum kazzab. Orang ini Muhammad adalah penyihir dan pendusta. Setakat tu je lah boleh kata. Yang pertama kata Muhammad orang gila, kedua nak kata Muhammad penyihir, pendusta. Mereka memandang dan menghadap baginda dengan pandangan yang sangat sinih. Tengok orang lebih kurang je, penuh kebencian, seolah-olah mereka akan menelan baginda, juga dengan perasaan marah dan berkecamuk. Tak kala Nabi SAW sedang duduk bersama-sama orang lemah daripada kalangan sahabat, orang Quraisy datang dan mengejek, inilah para teman Muhammad. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan seperti itulah kami menguji sebahagian mereka kaum Quraisy yang kuat dan kaya,
terhadap sebahagian yang lain kaum muslimin yang lemah dan miskin, sehingga mereka berkata, mereka inikah antara kita yang diberi kurniaan Allah? Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang bersyukur? Orang yang masuk Islam pada zaman Nabi yang digelar as-sabiqun al-awwalun ialah orang lemah, hamba-hamba dan orang miskin yang banyak terima dakwah. Lalu orang-orang kaya, orang musyrikin, pemimpin-pemimpin kabilah ni lalu dekat Nabi, tengok Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, mereka kata, ni ke orang Islam? Miskin apa-apa kedana ni? Ni ke orang hak ikut Muhammad ni? Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala merakamkan semua peristiwa dan cecaan orang-orang musyrik dalam Al-Quran supaya memberi pengajaran kepada kita umat akhir zaman. Nak meretah cari Islam lagu mana? Miskin lah negara kau tak ada riba. Punah ranah lah. Bank-bank, perniagaan, bisnes-bisnes kalau kita tak mengamalkan riba. Ni perangai jahiliah ni, perangai kafir-kafir Quraisy ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Sungguhnya orang yang jahat itu, orang yang kafir Quraisy ni, mereka sentiasa mentertawakan orang mukmin. Jika orang mukmin melintas di hadapan mereka, mereka saling menghedikkan mata sama sendiri. Kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka pulang dengan perasaan gembira. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka berkata mereka itu orang sesat. Padahal orang jahat itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang mukmin. Tengok orang mukmin tengah jalan, tengok orang Islam, orang lemah, orang yang diejek, dihina. Inilah cabaran-cabaran kepada sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Sehingga kan ada sahabat yang tidak tahan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka. Nanti kita akan baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan Khabbas bin Al-Arat yang meminta doa kepada Nabi SAW supaya membinasakan kaum Quraisy dan mempercepatkan kemenangan Islam. Yang kedua, mereka memburuk-burukkan ajaran baginda. Yang tadi dia akan ejek menghina batang tubuh. Yang kedua, dia akan ejek, dia akan mempermainkan agama dengan jalan melontarkan fitnah, menyebarkan propaganda dusta seperti yang berlaku hari ini lah, serta menyatakan bahawa ajaran baginda tidak benar. Bahkan penyataan tersebut juga dilakukan terhadap diri dan kepribadian baginda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Suratul Furqan ayat 5. Mereka berkata tentang Al-Quran, donggengan orang terdahulu yang diminta untuk dituliskan, sehingga donggengan itu dibaca kepadanya setiap pagi dan petang. Dalam Al-Quran banyak lagi ayat-ayat tentang ejekan dan fitnah propaganda yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW. Yang ketiga, melawan Al-Quran bersejantakan cerita-cerita dongeng ataupun Israiliyat yang terdahulu.
Perkara itu berulang kali disampaikan kepada manusia sehingga mereka disibukkan ke atasnya. Mereka menyebut bahawa satu ketika An-Nadhar bin Al-Harith berkata kepada kaum Quraisy, Hai kaum Quraisy, demi Allah, telah turun suatu urusan kepada kamu yang belum kamu juga menemui alasan untuk membantahnya. Muhammad membesar menjadi pemuda di tengah-tengah kamu. Dia adalah orang yang paling kamu redai. Tutur katanya paling jujur di antara kamu. Dia juga paling dipercayai jika diberi amanah. Hinggalah ketika kamu melihat kedua-dua pelipisnya telah ditumbuhi uban. Dia datangkan kepada kamu apa yang memang telah dia datangkan. Lantas kamu memanggilnya dengan penyihir. Kita tahu ciri-ciri penyihir, bagaimana mereka bermain dengan hembusan dan simpulan tali. Kamu memanggilnya sebagai dukung ataupun bomoh. Demi Allah, dia bukan dukung. Kita semua tahu bagaimana para dukung mengucapkan baca japis repah. Demi Allah, dia bukan juga penyair. Kita telah kenal pelbagai jenis syair, irama mahupun intonasi. Lalu kamu memanggilnya orang gila. Demi Allah, dia bukan orang gila. Selepas itu An-Nadhar bin Al-Harith pergi ke Hairah. Di sana dia mempelajari dongengan raja-raja Parsi, dongengan Rustum dan Asfandiar. Selepas mereka pulang dari sana, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majlis mengajak orang berzikir pada Allah, memperingatkan mereka akan azab dan kemurkaan, An-Nadhar selalu mengejek baginda dari belakang berkata, demi Allah, ucapan Muhammad lebih teruk daripada ceritaku. Lalu dia menceritakan kepada mereka kisah tentang raja-raja Parsi, Rustum dan Asfandiar. Selepas itu dengan bangganya dia berkata, apa alasannya ucapan Muhammad lebih baik daripada aku? Dalam riwayat Ibnu Abbas nyatakan An-Nadhar bin Al-Harith membeli banyak penyanyi wanita daripada kalangan hamba. Jika dia mendengar ada seorang memiliki daya tarikan kepada ajaran Muhammad, dia akan menghadiahkan salah seorang penyanyi wanita kepada orang itu. Penyanyi tersebut akan melayan urusan makan minum orang itu, menyuapkannya dan mendendangkan lagu-lagu untuknya, sehingga orang itu tidak tertarik hati kepada Islam. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan antara manusia ada orang beli ucapan dengan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Daripada cerita An-Nadhar bin Al-Harith ni, seperti mana tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy tentang mereka meminta pendapat daripada Al-Walid bin Mughirah. Lalu An-Nadhar bin Al-Harith kata, apa yang kamu sebut sebelum ni Muhammad tu tak jadi belaka, bukan belaka. Jadi aku pun pergilah ke Al-Hairah, pergi belajar cerita-cerita dongeng daripada cerita-cerita umat-umat yang terdahulu daripada kerajaan Parsi. Lalu bila Nabi SAW duduk dengan para sahabat di majlis zikir dan dakwah, mereka akan datang, An-Nadhar akan datang mengejek Nabi SAW. Dia akan membawa cerita-cerita kisah-kisah purbakala.
cerita-cerita yang boleh menggugakkan akidah orang Islam yang baru masuk Islam ketika itu. Tapi ada setengah riwayat menyatakan dia membeli perempuan-perempuan, penyanyi-penyanyi perempuan, dan diberi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dia hadiahkan supaya orang puan ni pergi rumah orang baru masuk Islam, pergi layang, makan, minum, pergi jaga, sehingga kan orang yang baru meluk Islam tu lupa dan terus meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, usaha tawar-menawar yang cuba diajukan oleh Quraisy untuk mempertemukan Islam dengan jahiliah pada suatu jalan tengah. Ada riwayat daripada Jarir dan At-Tabrani nyatakan bahawa orang musyrik menawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat tawaran setahun sembah Tuhan Muhammad dan setahun sembah berhala. Sementara ada riwayat lain menyatakan buat sama rata, sama agama, pluralisme. Jika kamu menerima Tuhan-Tuhan kami, kami akan menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Kaabah, baginda mendapat tawaran daripada pemimpin Quraisy, Asad bin Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Ash bin Wa'il, yang merupakan antara tokoh-tokoh tertua di kalangan mereka. Mereka berkata, "Hai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah apa yang kamu sembah dan kamu menyembah apa yang kami sembah? Dengan begitu, kami dan kamu boleh bersatu dalam urusan ini. Mu ikut aku, aku akan ikutmu." Nabi SAW, lantas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah," hingga akhir surah Al-Kafirun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Agamamu agamamu, lakum dinukum waliyadi. Agamamu agamamu, agamaku. Ini prinsip Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh gadah, tak boleh nak gadah prinsip Islam. Islam adalah agama yang mempunyai prinsip. Kalau orang kafir nak berbaik dengan kita tetapi menggadai prinsip-prinsip Islam, kita perlu menentang dengan sekerah-kerahnya. Selepas 4 usaha yang disebut oleh Al-Mubarakfuri tak berjaya, lalu mereka berbincang dan mereka melakukan seksaan demi seksaan kepada orang Islam. Maknanya seksaan ke atas batang tubuh pula.
Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu juga tidak ketinggalan diseksa sehingga meninggalkan kesan-kesan yang banyak pada jasadnya. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa beliau pernah bercerita, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni ini permulaan orang-orang Islam diseksa. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarga, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang diseksa. Ada yang mati syahid dibunuh oleh musyrikin Mekah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, Khabbab bin Al-Arat menceritakan, satu ketika kami mengadu. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbantalkan kain selimutnya di bawah bayangan Kaabah. Kami bertanya, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami? Mengapa engkau tidak berdoa untuk kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang dahulu daripada kamu ada di kalangan mereka yang diambil, lalu dikorekkan lubang untuknya, maka diletakkan dia ke dalam lubang itu. Kemudian dibawa gergaji, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Kemudian dibelah dua. Ada juga yang disikat jasadnya dengan sikat-sikat besi yang mengoyak daging sehingga ke tulangnya. Tidak itu semua dapat menghalang dengan sebab itu daripada berpegang dengan agamanya. Demi Allah, sungguhnya Allah pasti menyempurnakan urusan agama ini sehingga mencapai kemenangan. Sehinggalah orang yang berkenderaan musafir dari Sana'a ke Hadramaut tidak lagi takut melainkan kepada Allah dan bimbangkan ancaman serigala terhadap kambingnya, tetapi kamu terlalu gopoh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keadaan sahabat-sahabat yang diseksa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Khabbab bin Al-Arat ni terlalu gopoh. Ada sahabat yang syahid seperti Bani Makhzum menyeksa Ammar bin Yasir dan keluarganya, sehingga kan Yasir dan ibunya Sumayyah mati syahid dibunuh. Ketika keluarga Ammar diseksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tempat itu, lalu ia bersabda, sabran ala Yasir, maw'idukumul jannah, maw'idukum jannah. Bertabarlah wahai keluarga Yasir, janji syurgalah untuk kamu. Masa ni orang-orang Islam zaman awal Islam tidak ada kuasa. Nak berperang, nak lawan, tidak ada kuasa. Sebab itulah tujuan Nabi SAW, antara sebab utama Nabi berhijrah ke Madinah adalah meletakkan Islam di tempat yang tertinggi dan mempunyai kuasa pemerintahan. Bukan Nabi saja nak pergi berhijrah, nak lari daripada Mekah ke Madinah, tapi Nabi nak letak Islam sesuai di tempatnya, supaya Islam ada kekuasaan. Orang yang ditindas, Islam boleh membela. Orang yang mengancam, Islam boleh memerangi mereka. Inilah tujuan. Orang Islam mesti ada kuasa pemerintahan. Bilal bin Rabah yang masih lagi menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bilal adalah sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam secara senyap-senyap. Bila Umayyah bin Khalaf tahu Bilal masuk Islam, lalu mereka dibawa di tengah panah. Bilal dibaringkan di atas tanah,
di padang pasir dan letakkan batu di atas dadanya. Sehingga kan Umayyah bin Khalaf menyatakan, aku akan biarkan kamu di sini dan mati di sini tengah panah ni. Pilih sama ada Muhammad atau menyembah berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Dengan penuh keimanan, bila menjawab Tuhan yang satu, Ahad, Ahad, Ahad. Masa dada kita tengah sebab, itulah perkataan yang paling mudah nak disebut. Ni kata setengah penafsiran ulama. Sebab apa bila menyebut Ahad, Ahad, Ahad? Sebab bila dada kita rasa sebab dan terasa sempit, ditindang, dihimpit dengan batu yang besar, itulah perkataan yang paling mudah disebut, iaitu Ahad, Ahad, Ahad. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menukarkan Bilal dengan seorang hamba baginda, seorang hamba Abu Bakar. Ada setengah riwayat pendapat menyatakan Abu Bakar menebus Bilal dengan bayaran sebanyak 7 atau 5 uqiyah perak. 5 uqiyah ni lebih kurang 200 dirham. 200 dirham bersamaan 595 gram perak. Kalau ikut kita hari ni, kiraan harganya ialah RM2,100. RM2,100 Malaysia. Bukan sahabat-sahabat saja yang diseksa oleh Quraisy, tapi Nabi SAW juga tidak terlepas daripada terkena. Contohnya, ketika orang musyrik tengah galak menyeksa sahabat-sahabat, Ibnu Ishaq menceritakan manakala saudaranya iaitu Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf ni, Umayyah bin Khalaf setiap kali melihat Rasulullah, dia akan mencela dan mengumpat baginda. Tentang dirinya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khas, wal yullikulli humazatil lumazah. Amat celakalah setiap pencela dan pengumpat. Ibnu Ishaq menceritakan humazah ataupun pencela adalah orang yang mencerca orang lain secara terus terang, melecehkan dan mencemarkan nama baik orang tersebut secara langsung di hadapan matanya. Sedangkan lumazah, pengumpat, ialah orang yang menghina dan bercakap tentang orang lain secara buruk, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Manakala saudaranya Ubay bin Khalaf tidak jauh beza dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Suatu hari Uqbah mengintip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Quran daripada baginda. Tak kala berita itu sampai kepada Ubay, dia mengejek dan mengolok-olok apa yang dilakukan oleh Uqbah. Dia kemudian menyarankan Uqbah untuk meludah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencelanya. Uqbah benar-benar melakukannya. Kita baca sikit berkenaan cerita Uqbah bin Abi Mu'ayth yang bertindak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya, berlaku pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth laknatullahi alaih, meletakkan perut unta di atas belakang baginda. Lalu ia tidak mengangkat kepalanya sehingga putrinya Fatimah Zahra membuang perut yang cemar itu dari belakangnya. Lalu Fatimah berdoa untuk orang yang melakukan kejahatan itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa juga
Allahumma alaikal mala'al min Quraisy Aba Jahlin wa ibni Hisham wa Uqbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan membalas ke atas pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal juga melarang Nabi SAW mengerjakan solat sejak kali pertama dia melihat baginda solat di Masjidil Haram. Suatu hari dia mendapati Nabi sedang sembahyang di Maqam Ibrahim. Lalu Abu Jahal pun mengherdik dengan kata, "Hai Muhammad, bukankah aku larangmu sembahyang sini?" Lantas dia mengacam Rasulullah SAW. Rasulullah tidak duduk diam. Kan Nabi duduk diam tapi Nabi lawang. Nabi tegur. Namun begitu dia menentang, "Hai Muhammad, dengan alasan apa kamu berani mengacamku? Demi Allah, aku mempunyai lebih banyak pengikut di lembah ini." Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fal yad'u nadiyah." Maka biarkanlah dia memanggil pengikutnya. Dalam riwayat lain disebut Nabi menggenggam batang leher Abu Jahal lalu disentak, tarik retak itu. Sesungguhnya baginda berkata kepadanya, "Celakalah kamu dan sungguhnya kamu amat celaka." Kemudian, "Celakalah kamu dan sungguhnya kamu amat celaka." Musuh Allah ini menjawab, "Adakah kamu mengacamku, hai Muhammad? Demi Allah, kamu dan Tuhanmu tidak dapat berbuat sedikit pun terhadapku. Aku ini adalah orang yang paling disegani di antara dua bukit Mekah, iaitu Safa dan Marwah." Walaupun telah mendapat teguran daripada Rasulullah SAW, Abu Jahal yang masih lagi berada dalam kebodohannya. Malahan kedengkiannya terhadap Rasulullah semakin bertambah-tambah meluat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Jahal berkata, "Adakah Muhammad berani membenangkan wajahnya bersujud waktu salat di tengah-tengah kamu?" Ada yang menjawab, "Ya." Maka Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan salat, aku akan pijak batang lehernya, lalu kubenangkan wajahnya ke dalam tanah." Selepas itu Abu Jahal mendatangi Rasulullah yang sedang solat. Dia hampir memijak leher baginda, tapi dia segera berundur sehingga membuatkan orang Quraisy terkejut, kerana dia lari ke belakang, tembak lari, takut tang. Orang Quraisy bertanya, "Buat apa mu tembak lari ya Abul Hakam?" Dia menjawab, "Tiba-tiba saja antara diriku dan dirinya ada sebuah parit besar dengan api yang menyala-nyala. Di atas parit itu ada makhluk bersayap yang berbaris rapi." Rasulullah SAW ketika mengulas peristiwa tersebut, sekiranya dia mendekatiku, pastilah para malaikat menyambar tubuhnya sepotong demi sepotong. Itulah serangan-serangan fizikal yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi SAW. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sedih dan perik yang ditanggung oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam berdepan dengan ujian dan sesaan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah ketika itu. Jangan lupa subscribe, like and share. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.